العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah bersyukur Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, rahmat dan inayahnya dapat kita bertemu pada malam 8 Zulhijjah 1441 8 ialah 8 kan. Esok Rabu 8, Khamis 9, 10 raya. Okey. Jadi semoga Allah memberikan kita peluang untuk terus memperbanyakkan amal ibadah pada awal 10 Zulhijjah ini, dan kita tinggal 8, besok 8, 9 hari Khamis insya-Allah kita puasa sunat hari Arafah ya, bersamaan dengan puasa sunat hari Khamis. So kat situlah ganjarannya akan diampunkan dosa kita selama, dalam riwayat ada dinyatakan selama setahun, dalam riwayat lain ada dinyatakan 2 tahun, maksudnya setahun sebelum dan setahun selepas ya. Jadi sekurang-kurangnya itulah peluang yang Allah berikan kepada kita. Apatah lagi pada tahun ini tidak ada rombongan jemaah haji dari Malaysia, yang ada hanyalah yang saya dapat maklumat 1,000 orang sahaja yang akan melaksanakan ibadah haji tahun ini. Itu pun di kalangan rakyat Saudi dan juga mereka yang duduk di Saudi sahaja. Jadi tidak ada dari negara-negara luar yang buat haji tahun ini. Jadi yang kita yang memang tak dapat pergi haji, tapi Allah bagi kita peluang yang banyak ya. Terutama sekali yang kita menghidupkan 10 malam pertama bulan Zulhijjah yang dah berlalu 7 malam yang lalu, dah masuk malam ke-8. Iaitulah dengan kita memperbanyakkan takbir ya, perbanyakkan tahlil, perbanyakkan tasbih ya, banyakkan sedekah, banyakkan salat-salat sunat, banyakkan baca Quran dan sebagainya. Ya. Kerana apa? Kerana 10 awal Zulhijjah ini dia punya level tu lebih kurang sama dengan 10 akhir Ramadan. Ya. Levelnya tu sama seperti mana diterangkan ataupun dinyatakan secara jelas dalam surah Al-Fajr ayat yang kedua, wal fajri walayalin ashr, dan demi waktu fajar dan 10 malam ya, iaitulah dalam ulama mentafsirkan bahawa walayalin ashr itu dia maksudkan pada 10 malam terawal bulan Zulhijjah ya. Jadi insya-Allah kita berusaha bersama-sama. Jadi hari Jumaat jangan puasa, haram hukumnya kita berpuasa sebab kita kena pada hari raya ya. Hari Sabtu hari tasyrik pertama, Ahad hari tasyrik kedua, Isnin hari tasyrik ketiga juga diharamkan berpuasa ya. So kalau kita nak berpuasa dalam 1 Zulhijjah itu sampailah hari Khamis ni, kemudian pada hari raya Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin diharamkan berpuasa kerana hari Jumaat hari raya, hari 3 hari selepas itu merupakan hari tasyrik ya, juga sebahagian daripada hari raya ya. Jadi kita perbanyakkan, alhamdulillah, walaupun surau An-Nur tahun ini tidak dapat
menghidupkan syiar ibadah korban, tapi saya yakin peluang kita untuk berkorban tu banyak. Kita boleh join masjid punya, kita boleh join NGO punya, di dalam negara ataupun di luar negara. So tak ada alasan, ya, walaupun tahun ni tak ada korban di Surau An-Nur, oh aku tak nak korban lah bakal buat kat surau, tak ada. Ya, orang cakap apa, kelebihan berkorban itu tetap berlaku. Ya, yang hukumnya sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dituntut kepada mereka yang mampu, ya, kaedahnya tu kitalah yang kena sesuaikan ikut keadaan semasa untuk memperoleh ganjaran di sisinya. Dan semua pun dah tahu sebab dah masuk hari ke-8 kan. So pada dari awal Zulhijjah itu makruh tanzih, maksudnya tidak kepada haram tapi makruh kepada orang yang buat korban itu untuk mencukur bulu, kuku, memotong kuku dan sebagainya. Maksudnya tak boleh potong rambut, tak boleh potong kuku, tak boleh cukur misai, tak boleh cukur janggut, dan sebab apa bulu semualah dalam badan ni. Ya, seolah-olah macam dia sedang berihram. Tapi tidaklah jatuh kepada haram macam orang ihram. Tapi hukumnya lebih dalam mazhab Syafi'i lebih makruh tanzih. Maksudnya makruh lah hukumnya. Kalau kita boleh tahan 10 hari itu sampailah binatang korban kita itu disembelih, itulah sebaik-baik ibadah yang kita lakukan lillahi ta'ala. Baik. Jadi tuan-tuan muslimin sekalian, kita masih lagi meneruskan pengajian dalam kitab At-Tadhkirah, ya, fi ahwalil mauta wa umuril akhirah, peringatan berkaitan kematian dan hari akhirat. Dan kita pada pengajian yang lepas, dah berapa bulan hampir 4 bulan kita tak mengaji kitab ni, kita telah membacakan beberapa ayat Al-Quran dari hadis Nabi SAW. Bagaimanakah keadaan kematian seseorang itu, ya, keadaan kematian seseorang itu. Ada yang terasa rohnya itu dicabut seperti mana besi kapas di atas besi yang kepanasan. Ya, maksudnya kalau kita ada besi panas, tuan-tuan cuba letak kapas kat situ, kapas basah, dia akan macam bukan mendidih apa cakap, terbakar, hangus, hangit. Ya, itulah keadaannya. Dan ada juga yang diberikan kelembutan, maksudnya rohnya keluar dengan baik sahaja atas asbab dia merupakan orang beriman yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu tetap sakit. Ya, kerana dia merupakan sakaratul maut. Kenapa dia tetap sakit? Kerana yang terbaik, manusia yang paling baik di dunia ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merasai sakaratul maut. Ya, kalau Nabi kekasih Allah, manusia terbaik juga merasai sakaratul maut, apatah lagi kita manusia biasa ni. Ya, so itulah saat yang akan kita hadapi nanti. So nak lari pun tak boleh, bersedialah dengan amal soleh. Itu je. Ya, nak menghadapi sakaratul maut ni tuan-tuan, bukannya kita kena jogging 10 km, bukan kita kena makan makanan berkhasiat, bukannya kita kena tidur awal, bukannya kita kena angkat besi, tak ada. Benda tu untuk kita hidup kat dunia, untuk kita sihat, bagus. Tapi untuk menghadapi saat sakaratul maut, tidak ada yang boleh menjadi penghalang melainkan amal-amal soleh kita. Ya, nampak macam sikit amal soleh kita ni, tapi dia punya garanti itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi pada malam ini insya-Allah kita masuk pada bab majaa fi sifat malakal maut inda qabdi ruhil mu'min wal kafir. Iaitu bab yang menyatakan tentang sifat malaikat maut ketika mana dia mencabut roh orang mukmin dan roh orang kafir. Ya, tajuk lepas kita tengok bagaimana keadaan orang yang dicabut tu. Sekarang kita tengok pula sifat malaikat maut ataupun ciri-ciri malaikat maut untuk kita kongsikan bersama. Qala ulama'una rahimahumullah, berkata ulama-ulama kami rahimahullah. Ya, sebelum dia membuka bicara tentang keadaan sifat malaikat maut ni, Imam Qurtubi membuat kesimpulan awal. Sudah kita baca nanti beberapa hadis yang berkaitan, Imam Qurtubi dah buat kesimpulan awal. Apa kesimpulannya?
Wa amma musyahadati malakal maut alaihi salam wa ma yadkhulu 'ala al-qalbi minhu min ar-ra'i wal faza'. Adapun keupayaan ataupun rasa untuk melihat malaikat maut itu termasuk pada sesuatu yang sangat menggerunkan hati. Ya. Fahuwa amrun la ya'bar anhu li'azmi haulahu wa fidha'ah wa ru'yatihi. Kerana apa? Kerana ia sesuatu benda yang tak boleh nak diibaratkan. Ya. Tentang keupayaan untuk melihat malaikat maut ini. Sebenarnya nak cerita pasal keadaan atau sifat malaikat maut ni sebenarnya tak boleh nak cakap pun sebenarnya. Tak boleh nak diceritakan, tak boleh nak dicoretkan, tak boleh nak diiktibarkan. Kerana benda tu sangat menggerunkan hati. Kan? Wala ya'lam haqiqah dhalik. Sebenarnya tak tahu hakikat yang sebenarnya pun macam mana. Ya? Illa kecualilah alladhi yabtadi'u lahu wa yatla'u alaih. Kecualilah yang sudah menghadapnya ataupun sudah merasainya ataupun sudah melihat dan menemuinya. Wa innama hiya amthalun tadribu wa hikayatun tarwa. Dan itulah cerita-cerita yang kita dapat tapi tak tahu hakikat sebenarnya. Sebab apa? Yang jumpa malaikat maut ni semuanya dah mati. Ya? Tak ada pun orang yang jumpa malaikat maut ni dia boleh hidup. Kerana apa? Tugas malaikat maut ini mencabut nyawa. Dan terbukanya hijab kita untuk melihat malaikat maut ini bila kita nak mati nanti. Ya? So bila kita mati, malaikat maut cabut nyawa kita, matilah kita. Macam mana kita nak cerita kat orang yang masih hidup? Kan? So apa yang kita kongsikan ni adalah hikayat-hikayat dalam petikan beberapa hadis Nabi dan juga kalam para alim ulama. Baik. Rawa an Ikrimah, diriwayatkan daripada Ikrimah bin Abi Jahal, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala ra'aitu fi ba'di suhufi syith. Ya, aku telah melihat dalam beberapa suhuf syith. Syith ni siapa tahu? Nabi Syith. Ya, Nabi Syith ni bukan di kalangan rasul yang wajib kita beriman, ya, sebagaimana 25 rasul, tapi dalam riwayat dia merupakan sebahagian daripada nabi. Ya, so Nabi Syith juga ada suhuf dia. Suhuf ni macam lembaran Quran lah, lebih kurang, ya. Dalam suhuf itu menyatakan bahawa anna Adam alaihi salam berkata, Nabi Adam berkata, ya Rabbi arini malakal maut hatta anzuru ilaih. Wahai Tuhan, tunjukkan aku wajah ataupun rupa malaikat maut supaya aku boleh melihatnya. Fa'auha Allah Ta'ala ilaih, maka Allah pun mewahyukan kepadanya, Nabi Adam alaihi salam, inna lahu sifatun la taqdiru ala an-nazara ilaiha wa sa'anzalahu alaika fi surati allati ya'ti fiha al-anbiya wal mustafin. Ya, maka Allah pun menjawab permintaan Nabi Adam AS nak melihat malaikat maut ini. Sifatnya tidak boleh nak ditakdirkan. Maksudnya tak boleh nak tunjukkan kepada engkau bagaimana keadaannya, dan aku akan beritahu kepada nabi-nabi selepas kamu yang aku pilih. Ya, maksudnya Nabi Adam sendiri pun tak dapat nak melihat wajah malaikat maut. Walaupun Nabi Adam turunnya dari syurga, dapat melihat malaikat-malaikat lain yang semasa di syurga, sebelum dia turun di dunia, tapi dia tak dapat nak melihat malaikat maut. Ya, pasal tu nak tengok malaikat maut macam mana. Fa'anzalallahu alaihi Jibril wa Mikail. Maka Allah pun menurunkan kepada Nabi Adam ini, ya, tak tunjuk malaikat maut, hanya tunjuk malaikat apa? Jibril dan Mikail. Kan? So, di sinilah antara gambaran bagaimanakah rupa asal malaikat. Ya. Wa atahu malakal maut fi surah kabashin amlahu qad nashara min ajnihatihi 4,000 janah. Jadi gambaran malaikat ini
dia mempunyai, dia seolah-olah macam kambing terbang. Nampak macam lawak tuan-tuan Tapi di situ dia nyatakan fi surah kabash amlah qad nashara min ajnihati. Kambing terbang. Tapi nanti kita cuma tengok kambing yang kena korban. Tak nampak kambing korban kambing terbang seolah-olah begitulah digambarkan. Kambing terbang yang mempunyai arba'atu alaf janah, yang ada 4,000 sayap. Kalau kita biasa tengok burung, mungkin nampak 2 sayap je. Yang ini malaikat ada 4,000 sayap. So tuan-tuan tak payah nak bayangkan sangat lah. Kan? Dia bayangkan rasa nanti pening kepala, lah jadi gila. Baik tak payah. Kan? Jadi kita cuma tahu je. Ambil tahu je, tak payah nak bayangkan sangat. Ada 4,000 sayap. Minha janahun jawazas samawati wal ard. Antara keluasan atau lebarnya sayap itu antara bumi dan langit. Kan? Besar sangatlah. Wa janahun jawazal ardain. Begitu juga meliputi seluruh bumi ini. Kita pun tak tahu keluasan bumi ini sebesar mana, tapi sayapnya itu seluas bumi ini. Wa janahun jawaza aqsal masyriq wa janahun jawaza aqsal maghrib. Ada juga yang terjuntai sehingga ke arah barat, ada yang terjuntai sehingga ke arah timur. Wa idza baina yadayhi al-ard, dan antara kedua tangannya, maksudnya dia dah kembang semua sayap tu, di bawah tangannya itu adalah bumi ini. Bimashtamalat alaihi minal jibal, yang mana bumi ini terangkum padanya air, gunung, ada di kalangan jin, manusia, binatang, dan apa sahaja yang berada di bawah dia punya lingkungan lah. Maksudnya sangat besar lah malaikat ni. Itu baru beberapa malaikat, belum lagi malaikat-malaikat yang lain. Baik. Begitulah gambaran bagaimanakah keadaan malaikat ini. Ini dinyatakan dalam kitab An-Nasaih. Khabar yang diberitahu oleh Ibnu Dhafar Al-Wa'id Al-Makna Abu Hashim Muhammad dan kitab An-Nasaih. Riwayat ini. Baik. Warwa an Ibnu Abbas. Dalam riwayat Ibnu Abbas pula dinyatakan anna Ibrahim Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim alaihi salam, kekasih Allah, sa'ala malakal maut ay yarihi kaifa yaqbidu ruhil mu'min. Ini kelebihan dan mukjizat Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia boleh berbual dengan malaikat maut. Macam kita sebut pada awal tadi, tak ada sesiapa pun boleh jumpa malaikat maut kecuali lah memang saat dia nak meninggal dunia. Dan kemudian dah tak boleh nak cerita kat orang dah. Tapi kelebihan Nabi Ibrahim AS ini, dia boleh jumpa dengan malaikat maut dan boleh berbual-bual dengan malaikat maut. Maksudnya berjumpa itu bukan sebab nak meninggal dunia. Baik, tetapi kita lihat keadaannya macam mana nanti. Baik, maka dinyatakan dekat sini. Dalam riwayat marfu ini, wa kana lahu baitun yata'abbadu fihi. Nabi Ibrahim ini ada sebuah rumah atau sebiji rumah yang dia duduk tu khas untuk beribadah. Itu berdasarkan syariat Nabi Ibrahim lah. Dia ada satu rumah untuk dia beribadah. Fa idza kharaja aghlaqahu. Bila dia keluar, mesti dia akan kunci rumah dia tu. Macam kita lah, kita keluar rumah nak kunci pintu kan. Faraja'a dhata yaumin, maka dia pun baliklah pada satu hari. Dia dah keluar, dia balik. Fa idza huwa birajulin fi jawfil bait. Bila dia masuk rumah tu, tengok ada seorang lelaki. Jadi dia pelik lah. Kan? Padahal dia dah kunci dah, dan dia seorang je ada kunci, orang yang tak boleh masuk. Faqal man adkhalaka dari, siapa yang izinkan atau siapa yang memasukkan kau ke rumah aku ni? Maka dijawablah oleh lelaki tadi, adkhilniha
rabbaha. Yang telah memasukkan aku adalah pemilik rumah ni. Maka Nabi Ibrahim berkata, ana rabbaha. Akulah pemiliknya. Kan? Bukan aku yang bawa masukkan, tapi akulah pemilik rumah ni. Maka dijawab oleh lelaki tadi, adkhalniha man huwa amlaka biha minka. Aku telah dimasukkan atau datangkan ke sini oleh seorang oleh yang memiliki segala-galanya, termasuklah yang memiliki engkau. Kan? Maksudnya apa? Maka dia tahu, Nabi Ibrahim tahu bahawa pemilik segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ni ada kunci macam-macam tuan-tuan, tapi apa-apa pun Allah lah pemilik segala-galanya. Maka Nabi Ibrahim tahulah bahawa yang datang depan dia ni bukan lelaki biasa, bukan manusia biasa, tetapi adalah di kalangan malaikat. Maka dia pun tanya, faman anta minal malaikah? Maka engkau adalah malaikat. Malaikat apa? Maka dia jawab oleh lelaki ini, akulah ana malakal maut. Akulah malaikat maut. Baik. Kalau begitu, maka bertanya lagi Nabi Ibrahim alaihi salam, ayyarihi kaifa yaqbidu ruhil mu'min. Tunjukkan aku bagaimanakah keadaannya sekiranya engkau mencabut roh orang mukmin, roh orang beriman. Maka faqala lahu, berkatalah malaikat maut kepada Nabi Ibrahim AS, isrif wajhaka anni. Sekarang Ibrahim kau pusing kejap, berpaling. Pusing kejap, jangan tengok aku. Kan maksudnya itulah. Okey, fasarafa. Maka Nabi Ibrahim pun pusing, tak tengok malaikat maut, dan kemudian patah balik, tengok balik wajah malaikat maut. Thumma nadhara ilaihi. Tadi wajah sebenar malaikat maut sebagai dijelmakan sebagai seorang lelaki biasa. Kan? Maka bila Nabi Ibrahim berpaling, pusing balik tengok, maka di situ dilihatkan nadhara ilaihi fi surah syabun hasanah surah. Rupa wajah lelaki yang paling kita sebut kat sini paling handsome lah. Tak pernah kita melihat lelaki paling handsome di dunia ini. Nabi Ibrahim lihat hasnath thiyab, dengan pakaian yang cantik, macam nak raya tu, ya. Tayyibur raihah, wangian yang harum. Hasanul bashar, dan juga sejuk mata ataupun suka nak melihat wajah malaikat maut ini. Faqala lahu, maka berkatalah Nabi Ibrahim alaihi salam, wallahi, demi Allah, law lam yalqil mu'min minas surur syai'an siwa wajhaka kafah. Cukuplah, kan? Cukuplah kalau seorang mukmin itu dapat kegembiraan hanya dengan melihat wajah sebaik ini. Cukuplah. Tak payah ada benda lain lagi dah. Dapat melihat wajah sebaik ini pun dah kira cukup menggembirakan. Baik. Kemudian Nabi Ibrahim minta buat permintaan lagi kepada malaikat maut tersebut. Arini kaifa taqbidu ruhil kafir. Sekarang kau tunjukkan aku bagaimana keadaan ataupun rupa kamu ketika mana kamu mencabut nyawa orang kafir. Maka pada awalnya malaikat maut pun la tatiqu dhalik. Aku tak nak lah. Dia tak sanggup nak menunjukkan wajah rupa ketika mana dia mencabut nyawa orang kafir. Tapi Nabi Ibrahim pun tak tak apa, tunjukkan juga. Nabi minta kepada malaikat maut tadi. Qal israf wajhaka anni fasaraf wajhahu anhu. Sama macam tadi, sekarang kau palingkan wajah kau Ibrahim, nanti kau tengok balik aku macam mana. Maka Nabi Ibrahim berpaling, kemudian tengok semula bagaimana keadaannya. Thumma nazara ilaihi fa idza surah insanu aswad. Sekarang dah malaikat maut tadi dah berubah wajah. Berubah berupa seorang lelaki yang sangat gelap, sangat hitam. Seolah-olah kalau kita pernah tengok cerita orang minyak, kan gelap macam tu. Seakan-akan macam tu lah. Mana menakutkan lah.
Kalau orang minyak tu macam kita lawak kan, tengok kan gelak-gelak. Ini bukan. Ya, maksudnya hitam tu hitam yang menakutkan. Kan? Rijlahu fil ard, kakinya dah pasak ke bumi, wara'sahu fis sama, dan juga kepalanya menjulang ke langit. Maksudnya tinggi macam itulah. Dalam keadaan gelap macam tu, yang menjulang ke langit, badannya tinggi. Ka'aqbaha ma anta ra'a min seburuk-buruk wajah ataupun seburuk-buruk rupa yang kau pernah tengok. Kan? Kita tuan-tuan pernah tengok, kita pun nak cakap pun tak payah hati lah. Pernah tak kita tengok muka orang paling buruk sekali kita pernah tengok? Pernah tak? Okay, kita pun tak ingat. Ada ke kawan ke buruk muka kan? Kan? Kalau ada, itu tak buruk lagi lah maksudnya. Ada lagi buruk pada tu. Itulah keadaan malaikat maut bila nak cabut roh orang kafir. Ditambah lagi, tahta kulli sya'ratin min jasadi lahibun narun. Dan setiap rambut yang pada kepala malaikat maut itu terbakar dengan api. Kan? Kalau kita tengok kartun boy itu macam apa? Boy api lah. Itu kartun. Tapi maksudnya terbakar dengan api-api. Api yang marak lah, maksudnya dah lah hitam, dah lah tinggi, dah lah wajah yang sangat buruk, kemudian terbakar pula kepala api tu, maksudnya macam dia sangat menakutkan lah, wajah yang sangat menakutkan. Faqala lahu, maka berkatalah Ibrahim alaihissalam, wallahi law lam yalqil kafir siwa nazara ila syakhsihi lakafa. Cukuplah kalau orang kafir tak mati lagi pun, tak masuk neraka lagi pun, tak kena seksa dalam kubur pun, dia tengok wajah kau ni pun dah cukup mengerikan, cukup menggerunkan. Maksudnya dia belum mati lagi ni. Kan? Jadi begitulah gambarannya tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memelihara iman kita, memelihara akidah kita, memelihara amalan kita, supaya bila kita mati ni tuan-tuan, kita dapat melihat sebaik-baik wajah. Kan bukan seburuk-buruk dan setakut-takut wajah. Pasal tu mungkin sebab kita macam cakap tadi, kita tak tahu keadaan sebenarnya akan berlaku. Mungkinlah pasal tu lah kadang-kadang orang nak mati ni, orang-orang yang kita sebutkan sebagai su'ul khatimah, keadaan kematian dia sangat-sangat mengerikan. Sebab apa? Belum mati lagi, belum rasa sakaratul maut lagi tu. Belum mati dia tengok malaikat maut tu pun dah nak mati lah. Kan? Kan? Itu keadaan yang sangat takut. Baik. Sekali lagi bila Nabi Ibrahim tadi melihat wajah malaikat maut tadi, maka dijelmakan kembali pada wajah yang sebaik-baik wajah tadi, maka qabida ruhihi alaihi salam. Maka dia pun ambillah nyawa Ibrahim alaihi salam. So dia datang kat rumah Nabi Ibrahim tu, walaupun mukjizat Nabi Ibrahim boleh berbual bicara, tapi itu adalah bual bicara yang terakhir. Ya. Ada riwayat dinyatakan, kalau kita ingat lagi pada awal-awal kitab ni, ada menyatakan bahawa Nabi Ibrahim tak nak mati. Kan? Dia dalam kisah yang hampir sama macam ni, dalam riwayat yang lain, dia datang rumah Nabi Ibrahim macam ni. Nabi Ibrahim cakap, siapa bagi kau masuk, aku kunci rumah ni. Aku adalah yang dihantar oleh pemilik segala-galanya, iaitu Allah Taala. Tapi bila Nabi Ibrahim cakap, aku tak nak mati, kan, aku nak hidup lagi. Dia boleh demand dengan malaikat maut macam itu kan. Tapi bila malaikat maut cakap, tidakkah seseorang perindu itu akan teringin untuk menjumpa seorang yang dirinduinya, kan? Maka pada ketika itulah Nabi Ibrahim dikelani sebagai Khalilullah, yang kekasih Allah SWT. Tahulah bahawa yang sangat-sangat dirindui untuk dijumpa adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak datangkan perasaan macam tu tuan-tuan, tak tahulah apa yang kita rasa. Ada tak kita, ada betul-betul lah kita rasa rindu nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam manisnya dalam kita beribadah, manisnya kita berzikir, manisnya dalam kita beramal soleh. Dalam satu tahap, ya Allah, aku nak jumpa kau, ya Allah. Ya Allah, aku nak. Ada tak satu tahap macam itu? Sebagaimana cintanya kita
kepada manusia, cintanya kita kepada isteri kita, cintanya kita kepada anak-anak kita, cintanya sayang kita kepada kawan-kawan kita. Atau tahap tu kita boleh capai tak lebih lagi untuk kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau rasa tu masih kosong, maksudnya solat kita pun macam biasa-biasa, zikir kita pun tak dapat nak rasa zauq, maksudnya sangat jauh lah kita ni dengan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita perlu terus berusaha menggapai cintanya sebagaimana cinta Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila malaikat mau cakap macam tu, okey, kalau itu tak apalah, bagilah aku mati supaya cepat aku bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya orang beriman, tuan-tuan. Kita pun dah belajar pada bab awal, boleh tak kita nak minta mati? Kan? Sebab apa? Mungkin kita dah tak tahan dengan fitnah dunia lagi dengan COVID-19 ni. Kan? Macam-macam kita kena buat SOP tu SOP, baik aku mati je lah. Kan? Boleh tak buat macam tu? Tak boleh. Tak boleh. Selagi mana kita diberikan nyawa oleh Allah Taala untuk kita hidup, kena terus hidup dengan mengikut panduan pertama. Walaupun ada SOP yang buat oleh manusia, SOP awal-awal lagi Allah dah tetapkan melalui syariatnya. Tu kita kena ikut sebenarnya. Ini kita sibuk dengan SOP dunia, buat tu buat ni, tapi SOP Allah kita tak pernah nak follow pun. Maka kita adalah orang yang gagal sebenarnya. Jadi tuan-tuan, sebab time PKP tak boleh nak kuliah panjang-panjang, nanti kena saman. So saya mengakhirkan kuliah saya pada malam ini. Kesimpulannya tuan-tuan, berdasarkan apa yang disebutkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah, la yata'ajjab min kauni malaikal maut yara ala suratan li syakhsain. Tak ada pelik pun. Tak ada pelik pun kalau kita cakap malaikat maut ni yang pada asalnya bersayap, boleh jadi orang, kejap dia jadi orang yang baik, kejap dia jadi orang yang jahat. Tak ada pelik pun. Sebab apa? Kita diciptakan oleh Allah pun dari kita kecil sampai besar pun dah macam-macam watak. Dulu kita kecil, sekarang kita dah besar, nanti kita tua, kan? Lepas tu kita tak ada, nanti anak kita pula besar, lepas tu anak kita pun mati, cucu kita pula besar. So, benda tu benda yang fitrah yang berlaku. Apatah lagi hak Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengubah wajah malaikat maut ini, ya, seperti mana kita menyatakan dalam surah Yasin, kun fayakun. Kalau nak jadi, jadilah, berlakulah, ya. So, macam saya sebut awal-awal tadi, kita tak perlu nak fikir panjang-panjang. Sebab apa? Kita pasti akan bertemu malaikat maut, ya. Cuma keadaan macam mana kita doakan supaya malaikat maut ambil nyawa kita dalam keadaan husnus surah. Maksudnya dalam keadaan yang sangat-sangat baik, sangat-sangat ceria. Maksudnya kita tengok malaikat maut tu, kita rasa gembira. Maka dengan kegembiraan itulah mungkin menjadi sebab tak terasa sangat sakaratul maut, dan kita mati dalam husnul khatimah, menggembirakan hati kita dan menggembirakan orang di sekeliling kita, dan Allah terima amal-amal baik kita, menjadi sebab untuk kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تسبح كفارة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.